Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya Fatin dari Soya Cincau dalam segmen perkembangan vaksin COVID-19 di Malaysia nombor 31. Antara isu yang akan diketengahkan dalam video minggu ini, Malaysia sudah memvaksinasi 70% penduduk. Tempoh kuarantin wajib telah dikurangkan kepada 7 hari untuk individu divaksin lengkap. Apa perbezaan antara dos penggalak dan dos ketiga dan banyak lagi isu lain yang akan dikongsikan. Program imunisasi kebangsaan COVID-19 telah mencatatkan pencapaian baru apabila 70% daripada jumlah penduduk Malaysia telah divaksin lengkap. Di peringkat global, Malaysia telah mendahului beberapa negara maju seperti Jepun yang vaksinasi lengkap penduduknya 67.7%, UK 66.6%, Jerman 65.2%, Korea Selatan 65.9% dan Amerika Syarikat pada 56.28%. Lebih 48 juta dos vaksin telah diberikan di Malaysia setakat ini dan 94% daripada jumlah orang dewasa telah divaksin lengkap. Malaysia sudah mula memberikan dos vaksin booster atau penggalak untuk barisan hadapan dan kumpulan berisiko tinggi. Tapi, tahukah anda bahawa ada perbezaan antara dos ketiga dan dos penggalak? Suntikan penggalak diberikan kepada individu yang divaksin lengkap, tapi tahap perlindungannya mungkin semakin berkurang dari masa ke masa selepas 6 bulan menerima vaksin. Suntikan ini diberikan 6 bulan setelah individu divaksinasi lengkap. Manakala dos ketiga adalah suntikan tambahan yang diberikan kepada individu yang tidak mendapat rangsangan imun yang mencukupi selepas lengkap menerima vaksin. Dos ketiga diberikan 28 hari selepas dos kedua. Dua parma telah mengumumkan bahawa vaksin Sinopharm COVID-19 kini tersedia di Malaysia. Vaksin ini tidak ditawarkan di bawah program imunisasi kebangsaan tapi ia boleh didapati melalui klinik dan hospital swasta di seluruh negara. Sinopharm telah mendapat kelulusan bersyarat oleh pihak berkuasa kawalan dadah PBKD. Ia boleh diberikan kepada individu berumur 18 hingga 59 tahun. Vaksin ini juga telah mendapat kebenaran penggunaan kecemasan oleh WHO. Malaysia sedang melaksanakan program Test and Release. Melaluinya, individu yang sudah divaksin lengkap dan yang terpilih tidak perlu menjalani kuarantin apabila pulang ke Malaysia. Program ini disediakan untuk golongan raja-raja, menteri, ahli-ahli parlimen, exco kerajaan negeri dan pegawai-pegawai kerajaan. Program ini juga akan diperluaskan kepada orang awam lain dalam waktu terdekat. Untuk menyertai program ini, individu harus menyerahkan dokumen sokongan kepada Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Mereka perlu menjalani ujian RT-PCR 3 hari sebelum meninggalkan Malaysia dan sekali lagi sekembalinya ke Malaysia. Program perintis ini hanya terhad kepada individu yang melancong ke negara risiko rendah sahaja. Walaupun perjalanan antara negeri dibenarkan di seluruh negara, Kerajaan Negeri Sabah telah memutuskan untuk menangguhkan pembukaan semula sempadannya sehingga 1 November. Perjalanan antara daerah telah dibenarkan pada 14 Oktober. Dilaporkan juga bahawa pelancong antara negeri diminta untuk menunjukkan ujian RTK antigen atau RT-PCR negatif 3 hari sebelum pergi ke Sabah. Berkuat kuasa pada 18 Oktober, Kerajaan Negeri Sarawak telah mengumumkan bahawa pelancong yang divaksin lengkap tidak wajib menjalani pemeriksaan COVID-19. Selain itu, penduduk Sarawak juga dikecualikan daripada menggunakan Enter Sarawak. Perlu diketahui bahawa bukti vaksinasi masih diperlukan dan semua pelancong mesti mengisi borang e-health declaration ketika memasuki Sarawak. Individu yang tak divaksin lengkap dibenarkan masuk ke Sarawak. Tapi mereka perlu menunjukkan ujian RT-PCR atau RTK antigen negatif 3 hari sebelum perjalanan. Selain itu, mereka harus menjalani kuarantin selama 10 hari apabila tiba di Sarawak. Remaja yang divaksin lengkap akhirnya boleh mengunjungi pawagam. Menurut SOP baru, semua individu yang divaksin lengkap tanpa mengira usia dibenarkan memasuki premis tersebut. Tapi kelonggaran itu diberikan hanya untuk negeri Sarawak dan negeri-negeri yang berada di bawah fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Setakat 19 Oktober 2021, Malaysia telah memberikan lebih daripada 48.1 juta dos vaksin kepada individu. 25.2 juta atau 77.3% penduduk telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Manakala 23 juta atau 70.6% penduduk telah melengkapkan vaksinasi mereka dengan vaksin 1 atau 2 dos. Lembah Kelang mempunyai jumlah individu divaksinasi lengkap tertinggi di negara ini dengan 7.2 juta orang, diikuti Johor 2.6 juta, Sabah 2.1 juta dan Sarawak 2 juta. Itu sahaja perkongsian saya setakat ini dan ini merupakan episod kedua terakhir kami. Terima kasih atas sokongan anda dan jumpa lagi minggu depan untuk episod terakhir kemas kini vaksin COVID-19 di Malaysia dari kami.
Sekiranya anda ada persoalan atau komen, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Suara Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatin dari Suara Cincau. Kita jumpa lagi. Bye!